Kisah hari ini adalah berkenaan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar, yang juga dikenali sebagai Ibnu Umar. Sepanjang hayatnya, beliau amat dikenali sebagai salah seorang pengikut Rasulullah SAW yang kekal setia di sampingnya kerana sifatnya yang gemar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ibnu Umar dilihat sebagai seorang hamba yang memiliki kepribadian yang tiada tolok banding. Antara ciri kepribadian lain berkenaan Ibnu Umar yang amat disanjung tinggi termasuklah ilmunya, kerendahan hatinya, kebulatan tekad dan keteguhan pendirian, kedermawanan dan kesolehan, serta kerajinannya dalam beribadah. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang berpegang teguh pada contoh teladan yang diberikan Rasulullah SAW. Kesetiaannya terhadap Rasulullah tidak berbelah bagi hingga menyebabkan isteri kepada Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, memujinya pada suatu hari dengan berkata, "Tidak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat pemberhentiannya kecuali Ibnu Umar." Selain itu, beliau juga sering mengelakkan diri daripada menerima sebarang jawatan, terutamanya yang memerlukannya mengendalikan tanggungjawab besar. Buktinya, ketika hayatnya, Ibnu Umar pernah menolak daripada memegang jawatan kadi atau hakim, sedangkan jawatan tersebut merupakan jawatan tertinggi dalam pentadbiran negara dan masyarakat. Tidak termasuk lagi dengan jaminan keuangan yang lumayan beserta kemuliaan yang akan diperoleh. Suatu hari, Khalifah Uthman radhiyallahu anhu melamar Ibnu Umar untuk menerima jawatan sebagai tersebut. Namun tetap juga ditolaknya. Uthman mendesaknya dengan berkata, "Apakah engkau enggan mentaati perintahku?" Jawabnya pula, "Sama sekali tidak. Hanya sahaja saya mendengar para hakim itu ada 3 macam. Pertama, hakim yang mengadili tanpa ilmu, maka ia dalam neraka. Kedua, yang mengadili berdasarkan nafsu, maka ia juga dalam neraka. Dan ketiga, yang beristihad sedang hasilnya ijtihadnya betul, maka ia dalam keadaan berimbang, tidak berdosa tapi tidak pula beroleh pahala. Dan saya atas nama Allah memohon kepada engkau agar membebaskan aku dari jawatan itu." Mungkin pendirian Ibnu Umar ini dilihat sebagai sesuatu yang negatif pada dirinya. Namun jangan salah faham, kerana ia bersebab. Ibnu Umar tidak akan sewenang-wenangnya menolak sesuatu jawatan yang ditawarkan kepadanya, terutamanya apabila tidak ada lagi orang lain yang pantas dan layak menduduki tempat tersebut. Oleh yang demikian, penolakan tersebut tidaklah akan menyebabkan peluang kosong bagi jawatan tersebut atau mengakibatkannya jatuh ke dalam tangan orang yang tidak layak. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai seorang hamba Allah yang kuat beribadah. Ibnu Umar merupakan penyerta alam yang biasa di sisinya dengan melakukan solat atau kawan dini hari yang digunakannya untuk menangis dan memohon ampunan. Tidak ketinggalan, beliau juga ialah seorang manusia yang tidak pernah lokek dalam memberi. Sepanjang hayatnya, Ibnu Umar seringkali menghulurkan bantuan dan menderma kerana sifatnya yang pemurah. Yang diberikannya ialah barang halal kerana beliau merupakan seorang hamba Allah yang warak dan soleh. Beliau juga tidak peduli sekiranya kemurahannya itu akan menyebabkan dirinya miskin, kerana beliau merupakan seorang yang zahid, iaitu tidak mempunyai sebarang minat terhadap dunia. Buktinya, gaji yang diterima daripada Baitul Mal tidak hanya digunakan buat dirinya sendiri. Gajinya itu tidak sedikit pula. Namun, allowance dan habuan itu dibahagi-bahagikan
kepada golongan miskin, mereka yang kurang bernasib baik dan golongan meminta-minta. Baginya, sifat kedermawanan itu bukanlah alat untuknya mencari nama atau menjadi buah bibir dan sebutan orang ramai. Pemberiannya hanya ditujukan kepada fakir miskin dan yang benar-benar memerlukan. Jarang sekali ia memakan seorang diri, kerana pasti disertai anak-anak yatim serta golongan miskin. Tambahan lagi, sifat kedermawanan itu disokong pula dengan sifat zuhudnya. Ibnu Umar tidak akan membanting tulang dalam mencari maupun memburu dunia. Baginya, cukuplah dia punya pakaian sebagai penutup tubuh dan sesuap makanan sebagai penyambung kehidupan. Maimun bin Mahran pernah berkata, "Saya masuk ke rumah Ibnu Umar dan menyangka ada barang-barang yang terdapat di sana berupa katil, selimut, tikar. Pendek kata, apa juga yang terdapat di sana, maka saya dapati harganya tidak sampai 100 dirham. Dan demikian itu bukanlah kerana kemiskinan. Sesungguhnya Ibnu Umar adalah seorang yang kaya raya. Bukan pula kerana ia bakhil dan kedekut. Sesungguhnya ia seorang pemurah dan dermawan. Itu semua bukan disebabkan tidak lain hanyalah kerana ia seorang zahid, tidak terpikat oleh dunia, tidak suka hidup mewah dan sentiasa dalam kebenaran dan kesolehan. Sesungguhnya, biarpun pelakuan Ibnu Umar tidak ikut merebut dunia, namun beliau tetap berjaya. Bahkan, tidak perlu beliau berebut pun, dunia tetap datang bergolek dengan sendirinya kepadanya. Suatu hari dari tahun 73 Hijrah, Ibnu Umar akhirnya meninggal dunia ketika usia 85 tahun. Sesungguhnya, pemergian beliau merupakan satu kehilangan yang cukup besar, dek kerana dirinya yang merupakan salah seorang teladan terakhir mewakili zaman wahyu di Mekah dan Madinah.